Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 9 November 2024 bersama saya Fazril Hisham Afandi. Projek pembinaan jalan pasti menuju ke Tanjung Manis yang bernilai RM321 juta dijangka siap sepenuhnya pada Mac tahun hadapan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, projek berimpak tinggi ini akan memainkan peranan penting dalam menghubungkan Sarike, Bintangor dan kawasan sekitarnya dengan Tanjung Manis. Menurut Dato' Amar Douglas, jalan baharu ini akan mengurangkan jarak perjalanan antara Sarike dan Tanjung Manis daripada 122 km kepada 53 km, memberi manfaat besar kepada komuniti setempat dari segi masa dan kos perjalanan. The stitching is the last step to mark the completion of the project. The rest will be polishing up, which we hope, and I'm very confident with the work plan, and the weather seems to be very kind today, a very fine weather here. So there is no reason why we will not celebrate in March 2025 for the completion of this bridge. Tambahnya, walaupun projek ini mengalami kelewatan disebabkan COVID-19, hampir semua projek ini telah pulih dan berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan kerja pada majlis peletakan bongkah terakhir Jambatan Batang Rajang, Jalan Pasi, Tanjung Manis, Sarike. Kerja-kerja pembinaan jambatan yang penting di sepanjang laluan ini akan dipantau dengan teliti untuk memastikan ia siap tepat pada masanya, memberikan akses dan peluang ekonomi yang lebih baik kepada penduduk. Sarawak kini sedang dalam proses melaksanakan sistem ombudsman yang dijangka akan dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN tahun hadapan. Menurut Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Sarawak akan menggunakan model yang serupa dengan sistem ombudsman Sweden. Jelasnya, tujuan utama sistem ini adalah untuk memastikan tiada salah guna laporan oleh mereka yang pernah memegang jawatan politik atau bekas menteri. So that the vicious circle or cycle among those who are in a position to use does not abuse the report given by the Public Account Committee or by the Ombudsman. That is the main issue. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Corruption and Legal Liability Workshop for Sarawak State Legislative Members di Pusat Convention Borneo Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau turut menekankan kepentingan integriti dalam kalangan wakil rakyat demi memastikan perkhidmatan awam yang cekap dan berkualiti. Sementara itu, pada majlis sama, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, Ombudsman Sarawak dijangka membentangkan laporan pertamanya pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN tahun hadapan selepas pelaksanaannya bermula pada April lalu. Pihaknya kini sedang menyelaraskan aspek pentadbiran dengan pelantikan Ketua Ombudsman yang dibuat pada Jun lepas. So pada sidang kali ini belum ada sebarang laporan yang akan dikemukakan, memandangkan kita baru sahaja menguatkuasakan undang-undang dan pelantikan dan segala urusan pentadbiran bagi Ombudsman Sarawak. Datuk Dr. Juanda yang juga ahli jawatan kuasa kira-kira wang negara menambah draft laporan Ombudsman yang akan dibentangkan kelak di DUN akan dibahaskan oleh ahli-ahli wakil rakyat. Persidangan DUN Sarawak akan bermula Isnin depan dan dijadualkan bersidang selama 8 hari. Salah satu program istimewa di Carnival Taste of Borneo 3.0 Sound of Drums menampilkan pelbagai jenis gendang dari pelbagai etnik di Sarawak yang mencerminkan keindahan dan kekayaan budaya negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, gendang merupakan elemen penting dalam seni budaya yang bukan sahaja menyatukan komuniti tetapi juga berperanan sebagai medium komunikasi dalam pelbagai upacara tradisi dan keagamaan. Program seperti ini penting untuk memelihara dan memartabatkan warisan budaya Sarawak serta memberi peluang kepada generasi muda untuk menghargai seni budaya tempatan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Sound of Drums Taste of Borneo 3.0 di Miri.
Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus. Sound of Drums juga menjadi platform unik yang menonjolkan gendang dari pelbagai etnik seperti Iban, Bidayuh, Melanau dan Orang Ulu, menggambarkan semangat perpaduan dan harmoni yang menjadi asas kekuatan Sarawak. Datuk Ahmad Awang Tengah berharap program seperti ini dapat diteruskan di masa hadapan dan menjadi jambatan budaya antara generasi tua dan muda serta memperkenalkan keunikan Sarawak kepada dunia luar. Program Bermukun Se-Borneo yang diadakan dari 7 hingga 11 November ini di Kuching diharapkan mampu terus memartabatkan seni hiburan tradisional bermukun di 3 negara, Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam, sekaligus memperkukuhkan hubungan kerjasama budaya antara negara-negara berjiran. Sejarah penganjuran Bermukun Se-Borneo bermula pada tahun 2000 hasil memorandum persefahaman antara stesen penyiaran di Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam bertujuan mengetengahkan dan memelihara seni budaya bermukun bagi masyarakat serantau. Kali ini RTM Sarawak menjadi tuan rumah dengan RTM Sabah dan RTM Labuan sebagai wakil Malaysia. Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Television Brunei RTB turut berkolaborasi bagi pihak negara masing-masing. 3 sesi rakaman berpenonton diadakan di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching malam tadi dengan 15 delegasi dari ketiga-tiga negara mempersembahkan kemahiran bermukun mereka. Sesi rakaman akan disiarkan tahun hadapan dengan tema seperti sambutan Tahun Baru 2025, sambutan Hari Radio Sedunia dan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Rakaman seterusnya pada Ahad ini akan membawa tema Hari Kebangsaan, ulang tahun stesen serta perpaduan dan kasih sayang. Program ini juga akan disiarkan secara langsung pada malam ini dari 8.30 malam hingga 10.30 malam menerusi Sarawak FM, Facebook Sarawak FM dan RTM Klik. Orkestra Tradisional Malaysia OTM Istana Budaya akan melebarkan sayap menjelajah ke Bumi Kenyalang bulan ini. Menurut kenyataan media Unit Perhubungan Awam Istana Budaya, 2 program akan dijayakan menerusi program jangkauan OTM Sounds of Malaysia. Ia melibatkan OTM on the Street at Kuching Waterfront bertujuan membawa fenomena persembahan orkestra jalanan bagi menghangatkan pusat tarikan pengunjung. Program akan berlangsung di Go Down Amphitheatre pada Ahad ini bermula pukul 8 malam. Turut diadakan konsert OTM Istana Budaya Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS bersempena Majlis Convocation Universiti tersebut tahun ini. UNIMAS merupakan destinasi universiti terakhir untuk tahun ini dalam mendidik para pelajar tentang kepentingan mempelajari warisan budaya negara agar terus dihargai oleh generasi muda. Konsert yang akan diadakan pada Selasa depan di UNIMAS dengan menampilkan penyanyi terkenal tanah air, Datuk Jamal Abdillah. Pencapaian pelajar bukan sahaja datang daripada usaha individu, tetapi juga sokongan tidak terhingga daripada ibu bapa, guru-guru dan masyarakat yang memberi dorongan. Setiap anugerah yang diterima adalah bukti kerja keras dan ketekunan pasti membuahkan hasil. Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Miri, Tan Fen Ni dalam ucapannya semasa Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang, Kolej Tun Datuk Petinggi Tuanku Haji Bujang Miri berkata, para pelajar adalah generasi harapan yang akan menerajui masa depan negara. Anugerah ini bukan penamat tetapi titik permulaan untuk para pelajar terus belajar dan mencabar diri dalam pelbagai bidang. Beliau turut mengingatkan perjalanan menuntut ilmu tidak mudah dan penuh cabaran. Dengan ketekunan dan semangat juang tinggi, kejayaan pasti dicapai. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Miri Aziz Tahir. Majlis ini menyaksikan penyampaian anugerah kepada pelajar-pelajar cemerlang dalam beberapa kategori termasuk pelajar cemerlang SPM dan STPM 2023 serta anugerah pelajar cemerlang akademik untuk SPM dan STPM 2024. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.